Hafiza binti Muhammad dari kos ISMP Pendidikan Islam. Hai, nama saya Cik Nadira binti Cik Abdul Malik. Saya dari ISMP Pendidikan Khas. Hai, nama saya Nur Fatihah binti Madrum daripada ISMP Pendidikan Khas. Hai, nama saya Nur Amalin Adini binti Omar dari ISMP Pendidikan Khas. Hai, nama saya Nur Aina Atira binti Muhammad Zakir daripada ISMP Pendidikan Khas. Hai, nama saya Nurul Izzah binti Allah dari ISMP Pendidikan Khas. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan juga negara. Model transaksional falsafah pendidikan kebangsaan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Seperti yang kita ketahui, keseimbangan memainkan peranan yang penting bagi memastikan segala aspek seperti intelek, rohani, emosi dan jasmani diberi perhatian sama rata dan tiada aspek yang terabai. Hai! Seperti yang kita tahu, model konsepsual falsafah pendidikan Malaysia telah menekankan insan yang seimbang dan juga harmonis dari segi 4 elemen. Yang pertama ialah intelek. Potensi intelek merupakan keupayaan mental yang berkaitan dengan akal dan suatu bidang ilmu pada diri manusia. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seorang itu memperolehi perkara-perkara seperti berfikir secara kreatif, kritis dan juga inovatif, memanfaatkan ilmu pada diri dan juga orang lain, mendapatkan, meningkatkan dan juga menyebarkan ilmu dan juga yang terakhir mempunyai kemahiran 4M iaitu menulis, membaca, mengira dan juga mengamal. Unsur rohani merupakan merangkumi unsur yang berkaitan dengan kalbu, iaitu antara manusia dengan Tuhan. Unsur ini lebih menjurus kepada kehargaagamaan. Keteguhan rohani adalah penting bagi membentuk insan yang berakhlak mulia dan insaf kepada penciptanya. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentuk insan yang berakhlak murni, disiplin dan menyedari akan penciptanya. Sekali untuk menyedari dan menginsafi akan adanya Tuhan yang mencipta sekalian alam. Emosi. Dari segi emosi, ia berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Ia juga mampu mempengaruhi seorang tingkah laku dan perilaku. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, emosi terbagi kepada 4. Yang pertama, perasaan tenang dan tingkah laku dermawan. Yang kedua, memiliki semangat kecintaan dan perpaduan. Yang ketiga, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. Dan yang keempat, menghargai serta menilai keindahan dan kesenian. Dari segi jasmani pula, ia berkaitan dengan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang, berkaitan dengan kecerdasan fizikal diri manusia. Selamat lari! Yang pertama, melakukan riadah. Ayo! Yang kedua, menjaga kesihatan badan. Yang ketiga, berusaha meningkatkan daya pengeluaran. Yang keempat, menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari. Yang kelima, memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari. Yang keenam, menggunakan tenaga fizikal untuk kegunaan semua. Yang ketujuh, mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal serta manipulatif. Pendidikan kebangsaan ini dilahirkan bagi mewujudkan
manusia yang mempunyai sifat yang sempurna dan mempunyai ciri-ciri yang baik. Antara ciri yang baik ialah mempunyai ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Salah satu ciri orang yang mempunyai ilmu ialah gemar membaca. Amalan gemar membaca ini perlu dipupuk daripada kecil lagi. Ciri yang kedua ialah berfikiran luas dan terbuka. Amalan ini adalah amalan yang positif kerana dapat mengembangkan idea-idea yang bernas ketika dalam berurusan organisasi kerja. Ciri yang ketiga ialah sentiasa mencintai dan mengejar ilmu. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah mencintai dan mencari ilmu yang pelbagai untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk berjaya di dunia maupun di akhirat. Di samping mengejar ilmu, kita juga perlulah memanfaatkan ilmu yang ada untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Kita digalakkan untuk berkongsi dan menyebarkan ilmu sebanyak yang mungkin agar ia dapat mengukuhkan lagi fahaman kita terhadap ilmu tersebut. Kesimpulannya, ciri-ciri yang mulia ini akan membentuk dalam diri seseorang dan menjadikan mereka mempunyai ilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta berkeyakinan yang tinggi. Individu ini perlulah menghayati konsep-konsep yang ada di dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK menegaskan bahawa pendidikan hendaklah melahirkan rakyat Malaysia yang sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran dan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Selain itu, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab hendaklah menyadari bahawa tugas dan tanggungjawab adalah satu amanah dan perlu melaksanakannya dengan bersih, cekap dan amanah. Selain itu, pendidikan dapat membina perpaduan antara kaum dan memunculkan perasaan kasih sayang antara masyarakat dan saling bertoleransi dan juga saling menghormati. Untuk pengetahuan anda semua, manusia yang sejahtera adalah manusia yang mempunyai pembangunan diri yang menyeluruh dan melibatkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, meskipun seseorang itu mempunyai jawatan yang tinggi dan bijaksana, belum tentu kehidupannya harmonis. Kerana falsafah pendidikan kebangsaan ada menegaskan bahawa pembangunan insan yang sempurna hendaklah seimbang dalam segala aspek seperti intelek, rohani, jasmani dan emosi bagi membolehkan mereka hidup dalam keadaan harmonis. Antara pelaksanaan pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan ialah satu usaha berterusan. Pendidikan bukan sahaja berlaku di bangku sekolah, malah pendidikan juga berlaku di sepanjang kehidupan. Antaranya ialah pendidikan berlaku semasa pemilihan kerjaya di masa akan datang dan juga pendidikan berlaku semasa penyesuaian diri di persekitaran sekeliling. Selain itu, pendidikan juga berlaku semasa perkembangan jati diri dan juga perkembangan sosial dalam masyarakat di persekitaran. Di samping itu, pendidikan juga berlaku dalam mengeratkan perpaduan dan juga pemupukan nasionalisme antara satu sama lain. Selain itu, pendidikan juga berlaku semasa mengembangkan potensi dan juga bakat dalam diri masing-masing. Dan akhir sekali, pendidikan juga berlaku semasa penghayatan agama dan juga nilai-nilai murni serta perolehan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran daripada pelbagai medium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Atira binti Muhammad Zaki daripada ISMP Pendidikan Khas. Saya ingin menerangkan tentang pendidikan ke arah memperkembangkan lagi potensi murid. Okey, seperti yang kita semua tahu, potensi ini merupakan keupayaan ataupun bakat seseorang dan ada sejak lahir lagi. Dan tapi tak semua bakat ni kita boleh nampak dengan jelas kerana sebahagian padanya adalah bakat terpendam.
dan pendidikan juga mampu memperkembangkan lagi keupayaan seorang individu itu ke arah lebih cemerlang. Dan potensi murid yang kita dapat lihat ada 4 aspek kecerdasan. Yang pertama adalah intelek, iaitu IQ. Yang kedua adalah rohani, iaitu SQ. Yang ketiga adalah emosi, iaitu EQ. Dan yang keempat adalah jasmani, iaitu PQ. Okey, saya akan membincangkan tentang mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Perkembangan keempat-empat potensi iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi adalah sama penting dan diperlukan untuk membolehkan penguasaan ilmu, nilai, kemahiran, kebudayaan serta kepercayaan. Kesemua elemen ini adalah sama penting dan perlu dilakukan secara menyeluruh dan ia juga diperlukan oleh manusia dalam keperluan kehidupan seharian mereka. Dengan potensi ini juga perlu dihubungkaitkan antara satu dengan yang lain kerana ia adalah diperlukan untuk dilakukan secara bersepadu dan bukan satu persatu. Oleh itu, ia juga berpegang kepada prinsip ketuhanan iaitu untuk menguasai ilmu, nilai, kemahiran, kebudayaan serta kepercayaan yang tidak menentang dengan prinsip ketuhanan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Nadra binti Cik Adu Malik. Okey, saya akan menerangkan tentang pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Okey, pendidikan ini boleh dilaksanakan dengan cara membangunkan komponen intelek, emosi, rohani dan jasmani murid. Apakah komponen-komponen itu? Mari kita saksikan. Untuk komponen yang pertama iaitu intelek. Perkembangan intelek adalah penting bagi memastikan seseorang itu memperoleh perkara-perkara seperti yang berikut. Jika anda dapat lihat di tepi saya ini, terdapat perkara-perkara yang dapat diperoleh oleh seseorang apabila perkembangan inteleknya dikembangkan dengan baik. Okey, kita lihat yang pertama, mempunyai kemahiran asas 4M iaitu menulis, membaca, mengira dan menakul. Okey, ini bermakna apabila perkembangan intelek seseorang dapat dikembangkan dengan jayanya, ini membolehkan seseorang individu menguasai kemahiran 4M tanpa sebarang masalah. Okey. Perkara yang kedua iaitu mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Apabila inteleknya dikembangkan, intelek seseorang individu itu dapat dikembangkan dengan baik, ia dapat memperoleh ilmu, seterusnya dapat meningkatkan ilmu yang mereka ada dan seterusnya menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Okey, ketiga adalah dapat memanfaatkan ilmu kepada diri dan orang lain. Ini bermaksud apabila mereka memperolehi sesuatu ilmu, sesuatu maklumat, mereka dapat menggunakannya terhadap diri mereka dan juga dapat memanfaatkannya bagi orang lain atau berkongsi dengan orang lain. Okey, perkara yang terakhir adalah dapat berfikir secara kreatif dan inovatif. Okey, apabila perkembangan intelek mereka dikembangkan dengan baik, mereka dapat berfikir secara kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Okey, untuk potensi yang kedua iaitu potensi rohani. Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dan insaf kepada penciptanya. Dari segi emosi, potensi emosi dapat mempengaruhi seseorang itu dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, perkembangan emosi dikembangkan bagi memastikan seseorang individu itu mempunyai perasaan yang tenang dan tingkah laku terkawal. Ini bermakna apabila emosi mereka dapat dikembangkan dengan baik, jadi mereka akan berasa lebih tenang dan bertingkah laku dalam keadaan yang terkawal. Perkembangan potensi jasmani pula dikembangkan bagi memastikan seseorang individu itu berkeupayaan dalam melakukan riadah.
Okey, kalau kita sebut perkataan hari ini tentu sinonim dengan perkataan senaman, perkataan berjogging dan sebagainya. Jadi dengan adanya perkembangan jasmani, seseorang individu itu akan dapat menggunakan masa lapang mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Sekali, seperti mana yang kita ketahui, setiap komponen memainkan peranan yang sangat penting dan mempunyai kelebihan masing-masing. Dengan adanya perkembangan yang sempurna bagi semua komponen-komponen tersebut, jadi seorang insan yang seimbang dan harmoni dapat dilahirkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan membangunkan pelajar seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh, melibatkan semua potensi diri. Dalam hal ini, ia boleh jadi insan yang berkerjaya dan bersyukur dengan nikmat yang diterima, tapi pada masa yang sama sedia menghadapi cabaran dan rintangan yang dihadapi. Sebaliknya, seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia. FPK jelas menegaskan pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan yang lebih harmonis. Seterusnya, membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai. Sekian. Pastikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara. Mempunyai kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan perintah agama adalah penting dalam mengawal diri individu. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan (FPK), kepercayaan dan kepatuhan mempunyai 8 ciri, iaitu mengakui wujudnya pencipta, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan, mengakui bahawa manusia dan alam dicipta oleh pencipta, meningkatkan dan mengukuhkan pegangan beragama, menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam, menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya, mengetahui bahawa fenomena alam adalah ditetapkan oleh pencipta. Kesimpulannya adalah setiap individu perlu mempercayai bahawa kewujudan pencipta dan mempercayai bahawa manusia dan alam dicipta oleh pencipta. Seterusnya, hukum dan fenomena harus dipatuhi dan difahami agar kesejahteraan dan kemakmuran alam terpelihara. Seterusnya, manusia yang dijadikan oleh pencipta dipertanggungjawabkan untuk menjaga kemakmuran dan kesejahteraan alam. Sekiranya manusia mengabaikan tanggungjawab ini, malapetaka atau perkara buruk akan mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran alam dan manusia. Sekian, terima kasih.